Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azian Diana binti Azlin dan hari ini saya akan terangkan tentang 4 aliran pemikiran moral iaitu naturalis, emotivis, intuitionist dan rationalis. Dan saya akan kaitkan 4 aliran moral ini dengan konteks pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, aliran pemikiran moral naturalis ini merupakan salah satu pendekatan dalam etika yang menganggap bahawa prinsip-prinsip moral dapat ditemukan dalam alam atau realitas alamiah tanpa bergantung pada agama atau konvensi sosial. Pemikiran ini menegaskan bahawa moralitas bukan sahaja sesuatu yang bersifat sepenuhnya subjektif, tetapi memiliki dasar objektif dalam alam. Salah satu pandangan dalam aliran ini adalah bahawa manusia memiliki naluri moral untuk bawaan yang mendorong mereka untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang baik ataupun buruk. Ini mengaplikasikan bahawa nilai-nilai moral dapat diakses melalui observasi dan pemahaman terhadap alam dan perilaku manusia. Selain itu, teori moral naturalis ini juga mencuba untuk membawa kepada kesejahteraan antara deskripsi apa yang ada dengan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan. Dengan perkataan lain kita boleh faham ialah mereka-mereka yang memberi pendapat ini bahawa kita perlu memahami nilai-nilai moral daripada fakta-fakta alamiah. Meskipun tidak semua fakta dapat dihasilkan secara langsung lah. Namun, seperti halnya aliran pemikiran etika lain ini, moral naturalis juga mempunyai tentangan dan kontroversi lah sebab ada yang baik dengan ada juga yang buruk. Beberapa kritikus ini berpendapat bahawa secara objektif mengambil nilai moral daripada fakta alam dan terdapat keragamaan pandangan tentang apa yang dianggap sebagai alamiah. Secara dapat kita kesimpulkan tentang apa yang baik dengan buruk ni adalah aliran pemikiran moral naturalis ini adalah salah satu cara untuk memahami asal-usul nilai-nilai moral dalam konteks alam dan manusia. Ini mencuba untuk jawab kepada pertanyaan-pertanyaan etika dengan berfokus kepada realitas alam dan juga naluri manusia sebagai dasar moralitas. Daripada penerangan tentang etika moral naturalis ni tadi, kita dapat kaitkan juga dengan sistem pendidikan pelajaran di Malaysia. Sebabnya, penggunaan aliran pemikiran moral naturalis ini memiliki potensi untuk memperkayakan pendidikan etika dan moral di negara ini. Aliran ini boleh menjadi tambahan yang berharga lah kepada pelajar-pelajar sebabkan oleh prinsip-prinsip moral yang mendasarkan diri kepada alam dan juga kenyataan alamiah ni. Antara hal-hal yang kita boleh pertimbangkan dalam penggunaan aliran moral naturalis ini adalah macam kepada pendekatan universal. Aliran pemikiran moral naturalis ini dia dapat bantu pelajar-pelajar faham bahawa nilai-nilai moral tidak hanya berasal daripada kepercayaan agama ataupun budaya tertentu. Tapi kita juga boleh dapat temukan benda ni dalam kenyataan alam. Ini macam dapat bantu membawa kepada pemahaman dan penghargaan terhadap alam-alam ni dan juga kepada masyarakat Malaysia yang macam multicultural ni lah sebab kan ada banyak agama, bangsa, semua kita ni banyak culture. Jadi macam ini dapat bantu pelajar-pelajar untuk memahami lagi lah benda ini. Daripada dasar ilmiah pula, penggunaan aliran pemikiran moral naturalis ini dapat mengilustrasikan konsep etika dengan dasar ilmiah. Ini akan membantu pelajar melihat bahawa prinsip moral dapat dibahas dengan cara yang lebih empiris dan berlandaskan bukti lah dengan secara fakta bukan setakat cakap-cakap kosong macam tu. Ini macam sesuai dengan pendekatan pendidikan pada masa kini lah yang lebih moden ini dan harus mempunyai fakta tertentu sebelum kita cakap tentang sesuatu. Selain daripada itu, topik ini juga boleh diberikan penekanan kepada naluri moral. Aliran ini menekankan kepada naluri moral dalam membuat keputusan secara etis. Sebab dia dapat menjadi sebuah aspek yang berguna dalam pendidikan moral dan membantu pelajar mengembangkan
kepekaan mereka dalam apa yang dianggap benar dan salah sebab mereka dapat membuat keputusan secara jelas bahawa sesuatu perkara tersebut adalah benar ataupun salah macam tu. Seterusnya, dapat juga memecahkan kontroversi sebab dia dapat bantu pelajar menghadapi kontroversi yang macam mana mereka nak pertimbangkan argumen moral daripada sudut pandangan alamiah. Ini juga membantu mereka mengambil keputusan etis yang lebih terinformasi, membuat keputusan secara logik akal dan mengikut informasi yang telah mereka dapati lah. Selain daripada itu, merupakan juga sebuah tantangan dalam implementasi sebab penting untuk pelajar akui bahawa penggunaan aliran pemikiran moral naturalis ini dalam pelajaran memerlukan pendekatan yang secara berhati-hati dan secara satu persatu lah antara poin-poin semua je sebab guru-guru perlu beri pendapat dan ilmu tentang tajuk ini kepada pelajar dengan seimbang lah supaya dapat membuka minda pelajar tersebut untuk berdiskusi tentang perbezaan pandangan-pandangan ini semua dan juga selain daripada itu dia dapat macam memperkayakan lagi pendidikan moral dekat Malaysia ini selepas kita faham tentang topik ini, pelajar-pelajar dan sesiapa sahaja yang belajar tentang topik ini akan dapat menjadi sebuah ilmu kepada mereka dalam memperkayakan lagi pendidikan dan ilmu mereka tersebut. Jadinya hal ini macam perlu diambil timbang dan dititik beratkanlah kepada diri-diri pelajar ini supaya dapat lagi meningkatkan Malaysia yang beragam dan serta berbudaya dan beragama ini dapat menerapkan perkara-perkara ini ke dalam diri mereka. Okey. Aliran pemikiran yang kedua adalah aliran pemikiran moral secara emotivis. Aliran pemikiran moral secara emotivis ini adalah satu pendekatan dalam etika yang menyatakan bahawa penyataan moral bukanlah penyataan objektif tentang fakta-fakta moral, melainkan ekspresi dan emosi, sikap atau preferensi individu. Dalam konteks ini, kata-kata macam baik, buruk, benar atau salah adalah sebuah cara untuk menyatakan perasaan secara subjektif lah ke atas sesuatu tindakan ataupun situasi. Jadinya, menurut aliran pemikiran ini, ketika seseorang mengatakan memerangi ketidakadilan adalah baik, mereka sebenarnya hanya mengungkapkan bahawa mereka merasa positif atau mendukung perbuatan tersebut. Bukan menyatakan fakta moral secara objektif sebab diorang ni mengikut kepada emosi semua macam tu. Macam ini mengikut apa yang diorang fikir adakah perkara tersebut baik ataupun tidak tanpa mengikut fakta yang jelas. Jadinya ini membawa maksud kepada penyataan moral tidak dapat diverifikasi secara empiris dan tidak ada standard moral yang absolut yang dapat digunakan untuk mengukur kebenaran atau kesalahan dalam hal moral. Sebab macam kadang-kadang kita akan nyatakan sebuah perkara tersebut baik ataupun tidak mengikut daripada apa yang kita faham. Macam apa yang kita dididik daripada kecil dengan kefahaman kita sendiri juga. Jadinya, benda-benda macam ni akan mendukung perbuatan mereka tersebut untuk mengatakan bahawa perkara tersebut adalah baik ataupun tidak. Hal ini macam memberi penyataan lagi bahawa tak ada standard moral yang boleh dikatakan sebagai benar ataupun salah sebab benda ni adalah mengikut kepada empiris seseorang macam tu. Okey, jadinya kritik terhadap aliran pemikiran moral emotivis ni juga meliputi kepada argumen bahawa pendekatan ini mengabaikan sungguh-sungguh objektif untuk nilai moral yang ada dan mungkin juga memicu penyataan kepada tentang dasar moral dalam perbuatan tersebut dan secara keputusan secara masyarakat. Macam masyarakat juga boleh memberi pendapat mereka tentang apakah perkara ini adalah benar ataupun salah. Macam tu. Walaupun macam tu, aliran ini tetap merupakan bahagian yang penting lah juga bila-bila dalam perdebatan-perdebatan etika moden dan juga mengikut sifat moralitas manusia ini. Sebabnya aliran pemikiran moral ini menekankan bahawa penyataan moral adalah sebuah ekspresi subjektif perasaan seseorang. Macam mereka dapat menyuarakan pendapat mereka dan juga diorang punya keyakinan mereka terhadap sesuatu perkara tersebut macam tu. Ini boleh macam menunjukkan keyakinan seseorang dalam memberi pendapat macam tu. Okay, ini juga memunculkan bagaimana seseorang
berinteraksi dan juga berekspresi tentang kehidupan mereka secara hari-harian macam ni. Okay. Bila saya kaitkan tentang aliran pemikiran moral emotivis ini dalam konteks pendidikan, boleh saya katakan bahawa ia merupakan sebuah penghormatan kepada keagamaan nilai. Sebab Malaysia ini merupakan sebuah agama yang multikultur, yang ada pelbagai etnik, agama semua ada pelbagai jenis. Jadinya menunjukkan aliran pemikiran moral emotivis ini dapat tekankan bahawa penyataan moral dan ekspresi seseorang ini daripada emosi dan keyakinan peribadi mereka. Ini dapat membantu seseorang itu, terutamanya pelajar lah kan. Sebab kita tengah berbincang tentang topik yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. Mereka dapat memahami bahawa nilai-nilai ini antara individu ini ataupun sebuah kelompok ini dan memberi pendapat dan menerima pendapat orang lain juga. Jadinya ini dapat meningkatkan lagi dan menghormati lagi keagamaan nilai tersebut dalam sebuah pendidikan dekat Malaysia ini. Selain daripada itu, ini juga boleh tingkatkan lagi pemahaman terhadap empati seseorang sebab emotivis ini menekankan bahawa pentingnya empati dan juga perasaan dalam sebuah keputusan. Sebab bila orang lain memberi pendapat, kita sebagai seorang masyarakat dalam Malaysia yang harmoni ini harus juga terima pendapat orang lain juga macam tu. Kita tak boleh sentiasa nak jadi betul je macam tu. Jadinya macam dapat tingkatkan lagi terhadap perasaan empati dalam diri seseorang ini. Sebabnya pelajar dapat tingkatkan lagi pemahaman tentang perasaan diorang dan juga pemahaman orang lain. Ini macam merupakan sebuah keterampilan yang penting dalam masyarakat di Malaysia ini. Selain daripada itu, dapat juga memberi tambahan dalam menghadapi kontroversi moral. Sebabnya, Malaysia mempunyai kontroversi moral yang pelbagai lah, macam ada banyak isu-isu yang wujud dekat dalam Malaysia ni, macam LGBT, hukuman mati, semua tu. Macam semua-semua ni adalah pendapat yang diberikan oleh kerajaan. Jadinya masyarakat juga boleh ada diorang punya pendapat tentang perkara-perkara macam ni. Jadi macam aliran pemikiran moral emotivis ini dapat membantu pelajar dalam menghadapi perbezaan pandangan lah, bahawa mereka juga perlu memahami bahawa penyataan moral ini adalah sebuah ekspresi yang macam bersikap subjektif lah kan. Macam orang ini berpendapat tentang bahawa benda ni tak sepatutnya terjadi, tetapi dia pula rasa macam benda ni sepatutnya terjadi. Macam jadinya kalau pelajar tu memberi pendapat tentang perkara ini, mereka macam mempunyai wawasan lah tentang macam mana, mengapa dan bagaimana orang tu memiliki pandangan terhadap perkara tersebut. Maksudnya macam apa yang orang faham tu berbeza-beza. Jadinya benda ni membuatkan pelajar mampulah menghadapi kontroversi moral yang terjadi dekat Malaysia ni. Akhir sekali macam dia dapat juga ajar bahawa sikap toleransi tu perlu ada dalam diri pelajar, sebab macam melalui pendidikan moral emotivis ini, pelajar tu dapat faham macam pentingnya sikap toleransi terhadap pandangan yang berbeza tu kan. Selepas diorang dah dengar pendapat orang lain tu, mereka kena faham juga, kena terima pendapat orang tu semua tanpa membantah. Macam setakat mentoleransi dan faham bahawa pendapat semua orang berbeza dan memerlukan sebuah conversation untuk mereka faham pemahaman orang lain tersebut macam tu. Okay? Daripada apa-apa yang telah difahami kat sini, dapat kita simpulkan bahawa pemikiran moral emotivis ini dalam pendidikan Malaysia ni dapat bantu pelajar memahami lagi pelbagainya nilai dalam diri seseorang, tingkatkan empati dan juga cara untuk bertoleransi dengan orang lain semua macam tu. Sebab pendidikan tentang topik ini, dia kenalah seimbang tau antara pemahaman yang dalam tentang etika inilah, macam bagi mempertimbangkan konteks-konteks yang ada dekat dalam semua topik-topik ini macam tu. Okay, bagi seterusnya saya lanjutkan pula kepada aliran pemikiran moral intuitionist. Okay, aliran pemikiran moral intuitionist ini adalah sebuah satu pendekatan dalam etika yang berfokus kepada peran institusi atau naluri moral dalam pembentukan keputusan etis. Jadi macam aliran ini menyatakan bahawa manusia tu dia memiliki kemampuan bawaan untuk mengidentifikasi nilai-nilai moral yang benar ataupun salah
tanpa bergantung pada pemikiran rasional atau alasan yang rumit. Sebabnya ini mengikut kepada kita punya intuition, macam apa kita punya naluri macam tu. Macam bagi para intuitionist moral tu, macam dia yakin bahawa setiap manusia tu ada pengetahuan moral yang bersifat inherent dekat dalam diri diorang. Setiap manusia akan ada benda macam tu. Ini bagi pemahaman daripada intuitionist tu lah. Okay, bagi ini juga dapat difahami bahawa pengaksesan pengetahuan moral ini melalui intuition ini merupakan satu tindakan antara benar ataupun salah, sebab ini mengikut daripada orang punya naluri kan. Macam naluri mereka mengatakan bahawa benda ni dapat dipacu daripada keberanian seseorang dan kemampuan individu untuk mengikuti diorang punya naluri itu. Naluri ini juga merupakan sebuah panduan lah dalam diri mereka, sebab macam kita daripada lahir kita sudah tahu, kita dapat macam faham bahawa sesuatu perkara tersebut itu baik ataupun buruk, tetapi kita yang buat keputusan untuk mengikuti salah satu daripada kita punya naluri itu kan. Okay. Jadinya benda ni dapat diterima lagi dengan apabila seseorang memahami dan menjadikan naluri tersebut sebagai panduan untuk menghadapi kepada dilema-dilema moral dalam dunia ini. Bila kita kaitkan pula naluri intuitionist kita ni dengan dalam pendidikan di Malaysia, kita dapat faham bahawa kita dapat menerapkan bahawa Malaysia ini mempunyai sebuah masyarakat yang berbilang kaum dan pelbagai ragam semacam tu. Jadinya bila kita ada nilai aliran intuitionist dalam diri kita ni, kita dapat bantu diri kita untuk menghormati agama-agama dan pandangan-pandangan etis yang lain. So, macam benda ni adalah sebuah intuitionist kan. So, macam kita punya naluri kan. Masa naluri kita mengatakan bahawa perkara ini adalah sesuatu yang baik, maka kita dapat juga faham bahawa bangsa lain pun mempunyai diorang punya etika sendiri dan juga diorang punya pemahaman sendiri. Kita sebagai seorang masyarakat yang sepatutnya bertindak secara baik, kita perlulah juga menghormati dan mengambil faham tentang ragam-ragam nilai tersebut, yang lain-lain tersebut macam tu. Selain daripada itu, pemecahan kepada masalah etis, sebabnya aliran ini dapat diterima adalah kerana apabila kita mengikuti kita punya naluri bahawa untuk menerima pendapat orang lain, ini akan membantu lagi mereka, membantu masyarakat semua memahami masalah sesama mereka macam tu, dan dapat juga belajar mempertimbangkan naluri mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk kehidupan-kehidupan yang seharian seterusnya. Okay, kita simpulkan je perkara ni, macam dalam penggunaan aliran pemikiran moral intuitionist ini dapat bantu belajar memahami peranan naluri kita dalam diri tu untuk ambil keputusan-keputusan etis yang menghargai ragam-ragam nilai yang lain-lain macam tu. Jadinya kita perlu fahamlah benda ni secara seimbang agar dapat kita faham kita punya naluri tu dengan lebih baik macam tu. Okay. Akhir sekali adalah pemikiran moral secara rasionalis. Ini merupakan satu pendekatan dalam etika yang menekankan pentingnya pemikiran rasional dan argumen logik dalam penentuan nilai-nilai moral. Sebabnya aliran ini menyatakan bahawa nilai-nilai etis dapat ditemukan atau dikembangkan melalui proses pemikiran yang rasional. Macam rasional ini menunjukkan kepada kemampuan berfikir secara mampu berlandaskan akal sihat seseorang. Maksudnya hanya seseorang yang macam boleh berfikir secara benar, tegak dan mengikut kefahaman baik sesuatu itu dalam Malaysia macam tu. Macam kepada mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan juga nilai-nilai yang telah disahkan baik oleh semua masyarakat macam tu. Konsep ni macam berkait juga dengan aliran rasionalis ketika etik adalah macam etika yang baik kepada seseorang. Pemikiran kritis dan argumen boleh dikembangkan bagi mencapai tahap pemikiran berfikir secara rasional ini. Pemikiran ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang logik dan didaktif, bukannya secara perasaan. Dia macam mengikut kepada fakta-fakta yang ada macam tu.
Tapi bila kita mengikut pemikiran secara rasional ini, tak semestinya semuanya mampu mengatasi kerumitan masalah-masalah yang wujud. Macam kadang-kadang bila kita berfikir secara rasional, tak semestinya akan memenuhi kehendak kita secara emosi sebab dia mengikut fakta secara sepenuhnya. Macam tu. Jadinya, bila kita kaitkan pemikiran moral secara rasional ni dalam pendidikan kan, dia macam menciptakan dasar moral yang objektif yang dapat digunakan sebagai panduan dalam situasi-situasi etis lah. Meskipun akan wujudnya tentangan-tentangan dalam menghadapi kerumitan semua-semua ni. Sebabnya, kalau kita tengok daripada argumentasi yang logis kan, aliran ini mengajar bahawa pentingnya argumentasi logik dan juga pemikiran secara kritis untuk membentuk prinsip-prinsip moral. Dapat bantulah pelajar macam kembangkan keterampilan berfikir secara logik akalnya itu tanpa berfikir tentang emosi dan juga perasaan. Maksudnya mereka dapat berfikir secara logik dan tidak mengikuti dorang punya naluri ataupun emosi mereka macam tu. Jadinya macam selain daripada itu, dia dapat macam kembangkan lagi keputusan pengambilan secara etis ni, secara terinformasi lah. Sebab macam pelajar dapat faham dan belajar cara untuk mengambil keputusan secara menggunakan akal yang sihat dan berfikir secara logik. Macam mana juga mendapatkan Malaysia, rakyat Malaysia dapat berfikir secara logik untuk memahami pandangan-pandangan budaya-budaya dan kemampuan-kemampuan yang wujud dalam diri-diri masyarakat yang lain. So, macam kesimpulannya, kita dapat fahamlah bahawa aliran pemikiran moral secara rasionalis ini dalam pendidikan macam dapat bantu pelajar faham dasar-dasar nilai moral yang mampu mereka ambil untuk berfikir dan bergerak dalam landasan bukti, dalam landasan keputusan yang mempunyai bukti juga macam tu. Namun, benda ni kita kena ambil secara seimbang jugalah supaya dapat kita fikir dan buat keputusan secara secara rasional dan logik akal. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya harap dengan ini semua dapat faham bahawa 4 aliran moral ini dapat diterapkan dalam diri pelajar dan juga dapat diterapkan dalam pendidikan perkara-perkara ini. Okey. Terima kasih.